Lepas cikgu. Okay. Jadi nak bagi bacaan neraca spring bertambah, mesti kita turunkan konduktor ni lah, barulah bacaan ni bertambah. Jadi kita kena try and error lah, mana satu yang betul. Okey, katalah X ni kita letak dia negatif, dan Y ni positif. So arus akan mengalir ke sini lah, arus mengalir masuk, so arus mengalir kan. Okey, dia keluar lah, so dia lengkap. Jadi kita kena guna apa? Petua tangan kiri. Kita nak tentukan dia. Petua tangan kiri ni ingatlah dia nak tentukan daya. Arus dah ada, dia bukan menghasilkan arus. Dia dengan adanya arus yang mengalir dalam konduktor ni lah, tak kisahlah batang logam apa, tak kisah. Di antara medan magnet, maka kita akan dapat daya. So inilah petua tangan kiri, gunakan tangan kiri kamu. Ini daya, okey. Ini arus, daya ni adalah medan. Ni benda ni tak berubah benda ni. Petua tangan kanan tak berubah, cuma kegunaan dia sahaja. So petua tangan kiri ni kita nak tengok apa? Kita nak tengok daya dia. Daya. Seperti saya katakan aplikasi ni banyak guna motor lah. So daya ni kita nak ke bawah sebab kita nak bacaan neraca spring itu bertambah. Kan dia nak supaya bacaan neraca spring bertambah. Ni ada ayat dia. Nampak ni? Bertambah. Jadi betul tak kalau itu positif PQ pula lupa nak tentukan. PQ ni kan katalah P ni utara, Q ni selatan. Okey, sebab kita nak tentukan mana dia nak pergi. Okey, katalah positif dia masuk ke sini lah. Dia masuk. Mana arus tu masuk. Dia masuk pada konduktor, masuk. Okey, utara selatan, betul kan? Ini arus, kita punya jari hantu arus. Okey, kita punya jari telunjuk ni kutub. So menuju ke selatan lah, utara ke selatan, menuju ke selatan nampak daya, kalau kamu tengok kamu nampak muka cikgu kan? So ini adalah daya ke bawah. Jadi bila daya ke bawah betul lah kedudukan XYPQ tu. Seperti yang dicadang dalam jawapan kan. Okay, itulah jawapan dia. So X adalah terminal negatif, dah ada kat sini. Y ialah terminal positif. Dan P tadi kutub utara, tulis kelas. Dan Q ni adalah selatan. Kita guna petua tangan kiri, Fleming. So kita boleh dapat bacaan neraca spring yang bertambah. Okey, terangkan mengapa bacaan neraca spring boleh bertambah di 1, 2. Jawapan dia kecil sikit. Okay, kenapa dia bertambah? Sebab apa? Sebab apabila kita, nampak kat sini ada tulis. Apabila switch F dihidupkan, arus mengalir melalui litar dari Y ke X, maka arah medan magnet kekal ialah dari utara ke selatan. Cikgu baca betul lah. Okey. Menurut petua tangan kiri Fleming, satu daya magnet bertindak ke atas konduktor dalam arah ke bawah, maka daya itu meregang neraca spring dan menambahkan bacaan dia. Maknanya apa yang kita terang ni seperti mana cikgu terang tadi lah. Jadi bila kita letakkan terminal positif negatif ni, positif negatif, kita tentukan P di utara, Q ni selatan, maka arus akan mengalir, mengalir ke dalam konduktor ni. Konduktor yang ada ni, ada tulis kat sini, dia kecil sikit. Sebab cikgu nak besar pula. Dia nak tulis kat sini sebenarnya. Dah dengar suara cikgu kan? Dengan gambar cikgu kan? Nampak kan? Nampak. Kalau ada masalah beritahu kalau cikgu cakap seorang dengar program tapi suara tak jelas tu beritahu mungkin melalui apa chat ke apa ke, takut saya tak sedar Okey, jadi apa-apa masalah beritahu saya. Kalau budak nak masuk, kawan nak masuk ke beritahu saya Jadi itulah cerita dia seperti mana cikgu cerita tadi. Bila arus masuk, arus masuk dalam konduktor, seperti mana ditulis kat sini lah, arus masuk dalam konduktor. Di antara medan magnet kekal dari utara ke selatan, macam ni, utara ke selatan. Mana utara ke selatan, dan menurut kita gunakan petua tangan kiri Fleming, maka kita akan dapat daya yang bertindak ke bawah. Daya bertindak ke bawah itulah menyebabkan neraca spring itu bertambah bacaan dia. Itu jawapan B lah. Buatlah ayat macam mana, ambil poin dia Okey, cadangkan penambahbaikan ni adalah faktor di kelas untuk meningkatkan bacaan neraca spring. Kat situ pun dia ada bagi kan.
Okay, antaranya kita boleh tambahkan arus ya. Banyaklah faktor-faktor ni senang sikit nak ingat lah. Tambahkan arus ya. Dia buat air simbolnya tambahkan arus ya. Apa lagi? Macam mana nak tambahkan arus? Tambah kejap yang tambah arus macam mana nak tambah sebab kita guna sekering kan. Kita tambah sekering lah. Cikgu nak beri idea apa dikatakan tambah arus tu. Sebab kalau bekalan kuasa tu kita di sini kan tak ada bacaan kan. Kalau yang bekalan kuasa yang voltan lampau rendah tu kamu boleh adjust 2, 4 nilai voltan kamu adjust maka dapat arus tinggi kan. Kamu boleh adjust nilai dia, yang ni tak boleh adjust. Jadi macam mana nak tambahkan arus di sini? Tambahkan bilangan sel kering. Itu idea dia lah. Ya, sebab ini kita guna sel kering. Okey, yang dua tadi betul lah kamu kata ya, tambahkan magnet ya. Tambahkan magnet. Betul? Tambahkan magnet. Magnet tu lebih tebal ke ya, ataupun gantikan magnet yang lebih kuat pun boleh ya. Banyaklah faktor dia ya. Apa tentang wire ni pun boleh ya, dari segi diameter, dari segi jenis dia, itu semua boleh. Itu soalan nombor 2 lah. Tengok markah lah, kalau dia nak 2 kita bagilah 2 point ya. Kita tahu yang ni tak ada dalam skema kamu kan. Okey, nombor 2, dengan bantuan gambar rajah berlabel, terangkan bagaimana petua tangan kiri filament digunakan untuk menentukan arah daya ke atas konduktor lurus pembawa arus dalam medan magnet. Ini sebenarnya yang tadilah ibu tahu tentang jari kamu tu. Kamu lukis jari kamu je lah sebenarnya ya. Lukis jari kamu, ibu jari ya. Jari telunjuk kan. Jari hantu ya. Jari lain tak boleh lukis tak apa kan. Dan kamu label lah. Itu di sini, jari telunjuk apa? Jari telunjuk daya. Ni maksud dia susu kamu lukis lah. Lukis gambar tangan kamu ya. Tak apalah, saya tak berhenti lukis. Okey, apa dia? Ibu jari apa? Ibu jari. Tulis label sini. Ibu jari daya. Okey, jari telunjuk. Apa tadi? Jari telunjuk adalah medan magnet. Udah tulisan cikgu. Okey, seterusnya jari tengah. Jari hantu juga sebut kan, jari tengah. Jari tengah adalah arah arus. Itulah cara kita nak tentukan dia berdasarkan gambar rajah. Lukislah gambar tu elok-elok sikit. Jangan lukis hudung cikgu ni. Ya, sebab cikgu guna benda ni ya, kalau tidak boleh je ya. Ada orang masuk ya. Okey. Okey, seterusnya itulah yang dia suruh kamu buat yang sebenarnya ya. Kamu labelkan dia, lukis gambar, labelkan dia ya. Itu senang ya, soalan nombor 2. Nombor 3, rajah 2 dan 3 menunjukkan arus aruhan yang terhasil bila terdapat gerakan relatif antara sebatan magnet bar dengan solenoid. Kita tengok gambar rajah 2 dan gambar rajah 3 ya. Okey, soalan macam ni ya. Dia suka tanya definasi lah mula-mula kan. Okey, apa maksud arus aruhan? Yang ni boleh tengok dalam buku lah ya. Arus aruhan ialah arus yang dihasilkan dalam satu konduktor apabila terdapat gerakan relatif ya antara konduktor ya dengan medan magnet ya yang menyebabkan konduktor itu memotong garis-garis medan magnet. Bila dipotongnya garis magnet maka dapatlah arus yang terarus. Sehingga dipanggil induced current ya. Itulah maksud arus aruhan. Dia mesti ada konduktor, dia mesti ada medan magnet. Macam mana kita nak potong? Daya tu lah kelas. Daya tu yang akan memotong ya. Kita akan gerakkan dia. Maka kita dapat arus aruhan. Itu dia punya idea ya. Okey, B berdasarkan arah arus yang diberikan dalam rajah 2 dan rajah 3 nyatakan kekutupan magnet di hujung X dan Y solenoid itu. Okey, kalau kamu tengok beza dia, nampak ini adalah arah arus. Nampak yang ni arah arus dia daripada kiri ke kanan ya. Mana daripada galvanometer ni kiri ke kanan. Kalau yang ni sebaliknya, dia bertentangan. Kanan ke kiri. Ya. Jadi kalau kamu nak tahu arah arus ni sebenarnya lukis dekat solenoid ni. Baru kita tahu kutub apa kat sini. Okey, cikgu nak tanya, kalau kita nak tentukan kutub, ya, sama ada dia utara ataupun selatan pada solenoid ni, kita panggil solenoid lilitan ni, kita guna ukur apa kelas? Kita jawab, minta cikgu lukis. Betul tangan kanan. Betul tangan kanan? Apa jawab tu Atira? Betul tangan kanan tak salah ya, bukan tak tepat, salah. Okey, jawapan lain, siapa tahu kalau melibatkan solenoid. Okey, betul tangan kanan dia bukan solenoid, betul tangan kanan
kita nak tentukan arus aruhan bagi dawai lurus. Dawai lurus. Dawai lurus betul. Macam ni lah, ni dawai lurus ni yang panggil ni. Soalan pertama tadi. Dawai lurus macam ni ke, dawai melengkung macam ni ke, boleh. Tapi kalau banyak deliktan ni tak boleh guna petua tangan kanan. Jadi satu lagi. Nama dia ada kaitan dengan hukum. Hukum apa kelas? Hukum apa kelas? Hukum Ada dua je lens. hukum. Hukum lens. Ingat pun kamu ya. Hukum lens. L-E-N-Z. Hukum lens. Kan cikgu dah beritahu. Kalau melibatkan solenot, dia adalah hukum lens. Kalau melibatkan faktor, dia adalah hukum apa kelas? Faraday. Faraday. Ingat tu. Kalau solenot solenot dia special dia guna hukum lens. Okey, kalau kamu kata petua tangan kanan itu hanya untuk dawai lurus dan melengkung. Macam kes soalan pertama tadi bolehlah. Tapi soalan pertama tadi dia bukannya arus aruhan, iaitu kita nak tengok daya dia Kita nak tahu beza arus aruhan dengan daya, kita tengok dia ada punca arus ke tidak. Kalau macam soalan macam ni kan, gambar nombor 3 ni, mana ada punca arus kan, tapi kita dapat arus. Macam anda tahu, dekat G tu lah tunjuk gambar meter tu kan. Itu adalah arus aruhan. Kalau dia ada gambar melibatkan bateri bekalan kuasa, itu bukan arus aruhan kelas. Itu adalah kita nak cari daya, itu tangan kiri So ingat hukum lens. Hukum lens dia menyatakan bahawa arus yang terhasil itu sentiasa menentang perubahan ke atas dia. Okey. Macam mana kita nak tentukan dia? Okey, gambar rajah 2 ni kamu tengok lengkung dia punya anak panah, cikgu lukis berdasarkan arah arus dia kelas. Maknanya ke bawah. Nampak ke bawah je. Okey, kalau yang gambar rajah ketiga ni dia akan macam ni ke atas. Ke atas. Penting kita nak tahu kat sini ni sebenarnya. Ni, nampak? Kita ikut lengkung dia ni. Lengkung. Jadi cikgu ikut je lah. Tapi sebenarnya tengok kat sini dia akan bertentangan lah. Okey, hukum lens kan cikgu dah bagi dia punya analogi. Di sini magnet bar nak masuk kan? Dua-dua magnet bar nak masuk. Jadi dia kan menentang perubahan ke atas dia. Jadi bila nak masuk, seolah-olah dia tak bagi masuk. Bila tak bagi masuk, kutub magnet ni yang pada konduktor ni dia mestilah dia tak bagi masuk, maksudnya dia menolak kan. Menolak maknanya dia sama kutub. Kalau menolak. Kalau cikgu kata dia menarik maksudnya dia berlainan kutub. Kan kutub yang sama dia menolak, utara-utara, selatan-selatan dia menolak. Kalau dia menarik, utara-selatan. Okey? Itu sebab kita tahu dia menarik atau menolak. Di sini dia tak bagi masuk. Tak bagi masuk maksudnya dia tak tolak. Jangan masuk, tolak. Okey, bila tolak mesti kutub dia sama. Itu sebenarnya lah. Tapi sekarang adakah dia masuk? Nyatakan kutuban magnet. Okey, itu satu. Satu lagi, cikgu tengok dia punya arah arus pun cikgu tahu dah. Dia kutub apa. Okey. Tengok, katalah cikgu tengok rajah 2. Rajah 2, dia arus dia turun ke cikgu. Mana kalau kamu pegang pen, turun ke arah kamu. Okay. So bila kita tengok macam ni, kita tak nampak lah. Kita kena ambil pen ni, point ke kita, ke mata kita. Jadi kita nampak, dia ikut jam ke, dia lawan jam. So kalau yang rajah 2 ni, dia lawan jam ni kelas. Nampak, ikut jam macam ni Okay, ni dia ikut, kita turun macam ni tadi kan? Dia turun. Okay. Ni maknanya, bila kita buat pusingan ni, dia lawan jam. Lawan jam, kita tahu dah, ni adalah utara. Utara, satu lagi cikgu nak kena ingat kamu, utara dia lawan jam. Selatan dia ikut jam. Yang ni bukan cikgu ajar form 4, form 5 bukan. Yang ni form 3. Kamu dah belajar dah. So utara adalah lawan jam. Selatan ikut jam. Ini kamu kena faham. Dia ada kaitan petua genggaman tangan kanan. Okay. Jadi itu satu. Tengok pusingan. So kalau yang macam rajah 3 dia pusing sana. Ni ikut jam, dah tentulah ni selatan. Okay, sebenarnya ada banyak cara nak tengok. Siapa tengok video cikgu dia mungkin dah faham sikit-sikit. Itu satu. Satu lagi sebab yang ni sebenarnya hukum lens tadi kita nak cerita bagaimana arus-arus terhasil. Okay, satu lagi kita nak tahu kutub tu kita boleh juga gunakan petua genggaman tangan kanan. Petua genggaman tangan kanan, kalau dawai lurus kita nak tengok medan tu lah, ikut jam lawan jam kan.
Okey, kalau untuk solenot kita boleh tahu terus kutub dia. Okey, kalau yang untuk rajah 2, okey, kita pegang macam ni. Tangan kanan dengan kanan kita ya. So kalau petugangan tangan kanan untuk solenot, kita pegang macam ni. Okey, ibu jari kita ni menunjukkan kutub utara. Tepi ni selatan. Kita punya yang ni, jari-jari lain ni menunjukkan arah arus. Jadi rajah 2 kat arah cikgu. Okey, rajah 3. Rajah 3, nampak dia naik ke atas. Habis cikgu genggam kat sini, ni lah utara. Kita tak genggam, cikgu tahu dah, ni utara. Tapi kalau rajah 2 kita dah tahu utara, X dia, Y tu mesti bertentangan sebab arah-arah dah berlawanan. Benda ni tak payah hafal kelas dan tak payah tentu banyak-banyak. Kita dapat satu je yang bertentangan dengan dia, yang kutub sebaliknya. That's why Y tu adalah satat. Awak boleh tengok dia punya pusingan, awak boleh tengok melalui petua genggaman tangan kanan untuk solenot. Banyak cara boleh tengok. Dalam video saya dan live saya ada terang benda ni. So X adalah utara, jawapan dia. Y adalah selatan. Betul? Betul. Kamu 3 dah beritahu dah. Right. Seterusnya, nyatakan arah gerakan magnet bar dalam rajah 2 dan rajah 3. Okey. Arah gerakan magnet bar. Arah gerakan magnet bar dan rajah 2 dan rajah 3. Okey. Macam mana kita nak tahu arah gerakan magnet bar tu? Maknanya dia masuk ke betul lah kelas. Sebab kalau saya ikut length, kalau saya tahu magnet bar tu masuk ke keluar. Sorry. Dalam soalan ni dia tak nyata pun dia masuk atau keluar. Sebab tu soalan C tu dia tanya pula. Minta maaf. Kalau tentu guna ukur length. Boleh tentukan yang saya cerita tadi je lah. Kita tentukan melalui petua genggaman tangan kanan. Okay. Petua genggaman tangan kanan untuk solenot. Take note lah kelas, take note nanti tengok perbezaan. Tahulah dah macam keliru kan. Okay, petua tangan kiri cikgu sebut apa. Petua tangan kanan tu apa. Okay, ni petua tangan kanan untuk solenot kita boleh tentukan kutub. Kalau untuk dawai lurus, kita tentukan arah jam ataupun lawan jam. Medan magnet tu lah. Okay, jadi sebenarnya kita tak tahu dia masuk ataupun keluar. Sorry, magnet bar ni dia tak nyatakan. Sebab tu dia ada soalan C tu. Okay, tapi tak apalah, kita dah tahu utara ya. Okay, maknanya kalau rajah 2 ni utara-utara, maknanya dia tak bagi masuk lah tu. Maksudnya untuk rajah 2 dia nak masuk. Nampak? Dia kata arah gerakan magnet ke kiri. Betul lah? Ke kiri. Maknanya ke sini. Masuk ke dalam lah. Dia nak masuk. Betul lah kata ke kiri. Ni jadi kesnya ni magnet nak masuk. Soalan ni memang mencabar lah. Banyak betul dia punya ni. Okay, so dia nak masuk. Bila nak masuk, percaya ke tahu dia nak masuk ni utara? Utara. Ukur length kan dia menentang arah perubahan, menentang sebarang perubahan ke atas dia. Jadi utara-utara maknanya dia tak bagi masuk, menolak. Menolak maksudnya magnet tadi dah dia nak dimasukkan sebenarnya. Nak dimasukkan ke kiri lah gerakan ni, dari kanan ke kiri, maksudnya ke kiri. Okey, yang ni pula dia berlawanan. Berlawanan maknanya magnet bar ni sebenarnya nak keluar. So maknanya dia akan pergi ke arah kanan ya. Arah gerakan magnet ke kanan. Okey, kecil sikit dia bagi jawapan tapi sebenarnya nak terang. Okey. Cadangkan 2 cara untuk menambah magnitude. Ni senang lah ya, faktor-faktor dia ya. Tambahkan bilangan lilitan, ni lilitan boleh tambah lagi ya. Lepas tu tambahkan laju gerakan magnet ya. Awak makin laju makin besar lah ya. Itu satu. Tambahkan kekuatan medan magnet iaitu dengan menambah bilangan dia. Betul, boleh. Lagi gunakan dawai konduktor yang jenis rintangan rendah seperti kuprum, boleh. Ataupun gunakan konduktor yang diameter dia besar, boleh. Sebab arus bila diameter besar, rintangan kecil, arus besar, boleh. Itu faktor rintangan pula kelas ya. Boleh, banyak jawapan boleh terima ya. Tapi kalau yang jawapan yang direct tadilah tambah bilangan lilitan, tambah bilangan magnet ya, tambahkan kelajuan, itu semua ya. Letaklah berapa depend pada markah dalam soalan ya. Okay, soalan nombor 4. Kalau tak faham tanya cikgu akan cuba explain lah ya. Okay, sebuah ni kiraan di sini pada tunjuk lah. Sebuah transformer menurunkan voltan daripada 240 volt ke 6 volt untuk sebuah alat elektronik. Okay, arus dalam gegelung primer ialah 0.18 ampere. Berapakah arus dalam gegelung sekunder itu? Dan nyatakan apa yang perlu dibuat. Okay, keluarkan maklumat yang ada kelas ya. Di sini dia kata
Ni transformer injak turun ni. Ya. Maknanya ini adalah nilai V volt time primer lah sebab daripada asal. Keluarkan nilai volt time primer 240 volt. Ya. Okey, volt time sekunder dia nak 6 volt. Ya. Ni V. Okey, arus dalam kegelung primer. Okey, IP 0.18 ampere. Berapakah arus langgar? Dia nak IS. Keluarkan dulu maklumat dia ya. So kita gunakan formula adalah kat tepi tu dah ada dah sebenarnya ya. Kita tulis je dah ya. VS IS sama dengan VP primer ya. IP ya. Masukkan nilai je lah. VS berapa? VS 6. IS tak tahu. VP 240 ya. Kali dengan 0.1. Oh wah. Ke atas dah. Itu dah ke tepi sangat. 0.18 ya. So jawapan IS kamu kalilah darab silang ya. So IS jawapan dia ialah 7.2 ampere. Okay. Kita ambil merah lah pula. Okay. Inilah pergerakan dia simple je ya. Okey, dia punya anggapan ya, anggapan ni kita boleh katakan kehilangan tenaga dalam daripada transformer itu kita boleh abaikanlah dengan kita menganggap transformer itu unggul. Maknanya semua arus basic point daripada primer semuanya 100% pergi ke sekunder. Hakikatnya tidaklah klien, tapi maksudnya kita anggap transformer kita unggul ya, dan tidak ada kehilangan haba ke peristaran ya, ataupun kita abaikan kehilangan tenaga. Sebab itu kita boleh buat sama juga ni dalam formula. Sama juga ni sebenarnya anggapan kita lah kelas. Kan banyak tenaga kinetik ke tenaga upaya kepada tenaga kinetik. Kan sama juga. Sama juga tu maksudnya 100% dia terus pergi bertukar pada bentuk saja. Kita anggap tak ada kehilangan keperistaran. Kalau kita anggap tak boleh nak kira lah. Ya. Okey, tu dia punya anggapan lah. Kalau sebut anggapan tu maksudnya inilah antara benda-benda yang kita boleh tulis ya, supaya kita dapat kira ya. Itu yang timbul sama juga dalam formula. Okey, 6 darjah 5 menunjukkan satu bongkah kayu dengan sebatang magnet bar diikat di atasnya, menggelonsor dengan satu pecutan melalui landasan licin ya. Awak dah laju sangat. Okey. Okey, apabila bongkah itu tiba di tanda X, tanda X kat sini. Pada landasan itu switch dihidupkan. Okey. Apakah yang dihasilkan dalam solenoid dan jelaskan jawapan anda ya. So apa yang berlaku kat sini ya. Dia sedang menuruni magnet bar tu sedang menuruni, lepas tu dia nak masuk dalam solenoid. Saya terlompat soalan ni. Nombor 5, sorry tak jawab soalan 5 lagi. Okey, 5 dulu. Rajah 4 menunjukkan 2 biji bola logam yang serupa dan sebatang tiub kuprum. Sebiji bola itu ialah magnet neodymium ya. Sementara sebiji bola lagi ialah berbola keluli. Okey, sebenarnya saya ada alat radah ni kat Mak Mak, saya baru je beli. Okey, apa dia magnet neodymium? Saya dah tulis dah. Okey, magnet neodymium ni ialah magnet kuat ya. Hasil daripada campuran dia alloy juga ya. Dibuat magnet kuat yang dibuat daripada neodymium, logam neodymium, saya pernah dengar, besi dan boron. Ada tiga dia punya campuran ya. So dia lebih kuat daripada magnet biasa. Satu lagi apa? Satu lagi ialah sebiji berbola je magnet ni. Satu lagi keluli. Keluli ni alloy juga tapi dia bukan magnet, dia logam je lah ya. Tapi bahan yang lebih kuat berbanding dengan besi ya. Jadi reka bentuk satu aktiviti yang dapat mengenal pasti berbola yang manakah ialah magnet neodymium dan jelaskan prinsip fizik digunakan dalam aktiviti ini. Okey, gambar dia ada kat sini. Inilah gambar dia kelas, kita lukis lah ya. Besarkan kat sini lah. Ini gambar dia. Nanti bagi kita nak jawapan ini, nampak? Inilah gambar dia. Okay, memang betul pun cikgu dah pernah buat eksperimen ni, ada alat ni kat Mama, cikgu dah beli. Okay, jadi cara dia kita tegakkan batang tiub tadi,
Di bawah ni kita letak sikit span lah supaya dia tak jatuh, tak pecah semua ya. Kita punya logam tadi. Dan kita jatuhkan saja kedua-dua magnet dengan magnet dengan keluli keluli. Okey, nampak dia bagi tahu kat sini. Tiup kupron itu dipegang tegak dengan seketul span di bawahnya. Okey, jadi kita buat tegak macam ni. Ini gambar ni kan boleh lukis lah ya. Dan lepaskan berbola satu demi satu supaya dia jatuh dalam tiup kupron dan dia jatuh ke atas span. Span tu supaya benda tu tak tergeser, pecah dan sebagainya lah ya. Walaupun dia tak mudah pecah pun, tapi kita tak naklah dia bercalar, rosak sebagainya. Jadi kalau berbola yang mengambil masa sangat pendek tu jatuh, maka itu bola keluli lah. Dia bukan magnet, dia jatuh straight je kan. Graviti je tarik dia. Okey, bila kita uji, kita tahu masa satu keluli dengan magnet neodymium tu. Jadi bila dia jatuh direct tu, jatuh direct masa dia singkat tu, itu adalah berbola keluli. Di sini diterang dah. Okey, kalau yang satu lagi tu, bila kita jatuh dia akan ambil masa yang panjang. Itu ialah magnet kelas. Magnet neodymium ya. Okey, macam mana menjadi macam tu? Okey, di sini terang. Apabila berbola magnet neodymium ni jatuh, garis medan magnet memotong tiup kupron. Dia magnet, maka dia punya flux magnet tu dipotong lah ya. Masa dia jatuh tu lah ya, oleh tiup kupron. Okey, berlakulah arus pusat teraruh dalam tiup kupron. Bila potong flux maka dia ada arus teraruh sebenarnya. Jadi menurut hukum Lenz, arus pusat akan menghasilkan medan magnet yang menentang gerakan berbola magnet neodymium. Sebab tu dia slow. Kan hukum Lenz ni dia menentang sebarang perubahan yang berlaku ke atas dia. Maka menyebabkan magnet tu jadi slow. Jadi oleh sebab magnet neodymium merupakan magnet yang kuat dan kupron adalah konduktor yang baik, betul? Konduktor yang baik sebab rintangan dia paling rendah. Maka arus pusat yang diaruh menghasilkan medan magnet yang kuat. Ya. Maka magnet tadi, berbola magnet neodymium tadi akan jatuh lebih lama, perlahan ya. Sebabnya inilah yang berlaku ya, dia teraruh ya dan menyebabkan dia lambat dan diperlahankan ya. Inilah yang berlaku ya. Memang betul lah cikgu memang ada benda ni dah, cikgu dah tengok memang dia slow dia turun ya. Okey. Ni cara kerja dia, cikgu tak boleh tak larat nak bukan. Dah tak larat lukis, cikgu nak tunjuk terus jawapan dia ya. Okey, dapat ya, saya harap awak ambil take note lah. Okey, cikgu kecilkan balik. Kita nak tengok soalan seterusnya. Ini soalan 6 kan? Okey. Tadi kita dah tengok kan, apa yang berlaku ya, apa yang kena hasilkan soalan itu dan jelaskan jawapan anda ya. Okey, sama juga ya, apabila magnet bar ni dia nak masuk dalam solenoid, magnet bar dia ada medan magnet dia, maka dia akan teraruh lah. Solenoid ni akan memotong flux dia ya. Jadi apa yang berlaku, arus aruhan yang dihasilkan dalam solenoid ya. Ini jawapan dia, arus aruhan terhasil ya. Boleh tulis kat situ, arus aruhan terhasil. Jawapan A ni ya. Tak nak reluk-reluk lah. Awak kacau dia orang ya. Okey, arus aruhan dan hasil ya. Okay, jawapan A lah ya, apabila dia sampai ke X tu kan dan kita hidupkan switch kan. Switch dihidupkan ya. Ini sebenarnya tak ada arus, dia menghasilkan arus lah. Terangkan gerakan bongkar itu selepas switch dihidupkan ya. Okey. Tadi dia nak penerangan sikit ya. Okey, arus-arus dihasilkan dalam solenoid. Okey, gerakan magnet bar mendekati solenoid menyebabkan pemotongan garis-garis medan magnet oleh solenoid itu. Okey, macam mana arus-arus terhasil ya. Gerakan magnet bar mendekati ni, magnet bar ni dia akan mendekati solenoid sebab dia pun dalam keadaan condong kan. Ada belakang tu graviti dan sebagainya kan. Okey, dia akan mendekati solenoid menyebabkan berlakunya pemotongan garis-garis medan magnet dia sendirilah ya, oleh solenoid ini. Tadi kita dah cerita dah. Maka suatu DGE aruh teraruh terhasil merentasi solenoid ya.
Jadi apabila sui dihidupkan, DG aruhan menghasilkan satu aruh-aruhan dalam solenoid. Dia nak cerita bagaimana aruh-aruhan terhasil lah. Ya, jadi sebenarnya medan magnet dia dipotong oleh solenoid ini. Ya, dapatlah aruh-aruhan terhasil. Kesimpulan dia lah. Okey, B, terangkan gerakan bongkar itu selepas suis dihidupkan. Ya. Okey, selepas suis dihidupkan, gerakan bongkar ni kalau tak ada suis tadi dia akan graviti tarik dia laju kan. Ya. Sekarang ni dia akan mengalami satu nyah pecutan. Mana pecutan dia berkurangan. Nyah pecutan ya. Menurut hukum Lenz, arus aruhan dalam solenoid menghasilkan kutub magnet di hujung solenoid yang sama dengan kutub magnet bar supaya gerakan magnet bar itu ditentang. Kan dia nak masuk kan, aruh-aruhan kan menurut hukum Lenz dia menentang sebarang perubahan yang berlaku ke atas dia. Jadi kutub dia sama, menyebabkan jadi slow. Tapi sebab dia dalam keadaan mencondong ni dia jatuh jugalah kelas. Sebab itulah dia jadi perlahan ya. Sebab aruh-aruhan terhasil itu sebenarnya. Jadi kesimpulannya dia mengalami nyah pecutan lah. Okey, berdasarkan jawapan anda di 6A, bincangkan keberkesanan pembrekan elektromagnet dalam menghentikan objek yang bergerak. Ini sebenarnya soalan makan break. Okey, cikgu tunjuk jawapan kat sini lah. Saya baca kamu tak ni. Cikgu nak view ni. Ya. Ini besar ini lah. Okey. Ada jawapan tadi ya? Nombor 6 ni. Dia tidak memerlukan tindakan manusia untuk mengaktifkan proses pembrekan. Okey. Jadi pembrekan elektromagnet ni lebih berkesan lah berbanding dia gunakan yang daya geseran. Daya geseran yang dia sedang menurun tadi kelas. Tapi biasanya satah tu tak boleh licin lah. Kalau licin dia tak ada break lah. Mesti yang kasar ya. Maknanya yang tu kurang berkesan berbanding cara elektromagnet tadi kan. Dia kan sama kutub, dia slow. Jadi berikan elektromagnet tu lebih berkesan berbanding yang melibatkan daya geseran. Okey, yang sedang dia menurun itulah ya. Jadi sebab apa? Sebab dia tidak memerlukan tindakan manusia untuk mengaktifkan proses pembrekan. Tak perlu nak tekan dan sebagainya. Yang kedua, tidak memerlukan bekalan kuasa elektrik untuk menghasilkan daya membrek. Dan yang ketiga, magnitude daya membrek dikawal oleh faktor seperti kekuatan magnet, bilangan lilitan solenoid, iaitu faktor-faktor yang telah ditetapkan semasa pembinaan sistem itu. Ya, itu jawapan dia. Jadi pembrekan elektromagnet tadi lebih berkesan bila kita tutup switch tadi kan. Dia berlaku pemotongan arus aruhan, dia terhasil arus aruhan. Tapi oleh kerana dia sedang masuk, kutub dia sama, maka dia jadi slow. Jadi dia anggap sebagai pembrekan elektromagnet. Berbanding yang dia sedang menurun tu pembrekan geseran. Sebab ada geseran mesti dia akan slow lah juga kan. Tapi yang tu ada kelemahan dia. Ya. Okey, itu jawapan dia lah ya. Seterusnya. Soalan nombor 7, ini pengiraan. Rajah 7, rajah 6 menunjukkan sebuah transformer dengan sebuah mental di terminal outputnya. Hitungkan nilai IS. Ini dia dah bagi di kelas. Arus primer berapa. Ini adalah BP. Okay, IS tak tahu. VS 12. Ini pengiraan macam tadi lah. Ya, kita kira je lah. Ini ada kat sebelah ni. So kira je VS, IS, BP, IP. Masukkan nilai, dapatlah arus tu 2.5 ampere. Ini cara pengiraan macam tadi. Okay. Ini boleh besarkan sikit. Mana pun video tu? Besar lagi kau. Tengok. Okay, tu jawapan dia. Tu. Bawah sikit tu. Jadi, apa soalan tadi kata? Apakah anggapan dia? Samalah transformer tu kita anggap unggul, tidak ada kehilangan haba kepesitaran ya. Maknanya 100% daripada
watan primer ni dapat ke watan sekunder. Semua tu unggul. Okey, soalan nombor 8. Seorang murid mengkaji operasi sebuah transformer dan mengumpul data seperti tunjukkan dalam darjah 7. Hitungkan kecekapan transformer itu dan cadangkan penambahbaikan kepada reka bentuk transformer untuk meningkatkan kecekapan. Okey, watan primer 12, arus primer 4. Okey, watan sekunder 48, arus sekunder dia 0.6. Okey, kita kira kecekapan dulu. Okey, menggunakan formula kecekapan lah. Kuasa output ya, P, kuasa formula dia, ingat kelas, P sama dengan VI. Ini antara yang kamu dah belajar ya. Perempuan ya. So di sini VSIS ni maksudnya watan sekunder, arus sekunder. Kuasa sekunder bagi dengan kuasa primer. Kali 100%. Okay, masukkan nilai dia, kita dapat kat sini 60%. Okay, untuk nilai ni lah. Ya. Okey, penambahbaikan dia untuk kita bagi dia lebih lagi sebab di sini kurang sikit bawah 60%. Ya. Jadi antaranya kita gunakan teras besi lembut berlamina. Berlamina ni maksudnya berlapis-lapis dan kita cantumkan dia. Okay, itu lebih baik daripada sejebak besar macam tu ya. Kedua, lilitkan gegelung sekunder di atas gegelung primer. Okay, yang ni bentuk khas. Ni kan bentuk kiri kanan kan. Okey, kalau bentuk yang gegelung sekunder di atas primer tu kita buat ada dalam buku awak ada kot saya rasa. Saya tak ingat ada tidak. Yang ni kita buat dalam bentuk hal macam ni kelas. Okey. So kita lilit ni. Okey, katalah sini primer ya, keluar kan. Okey, bawah ni sekunder. Pada teras yang sama. Macam tu. Okey, yang macam ni di kiri kanan. Yang ni kita buat pada satu teras. Okey. So kita paut terus. Jadi yang ni masalah kehilangan tenaga dalam kebocoran flux ke apa tu dapat kita kurangkan lah. Ya. Ini lebih baik tu yang masukkan lilitkan gegelung sekunder di atas gegelung primer tu kelas. Inilah. Ya, kita pautkan dia sekali. Okey. Okey, habis soalan nombor 8. Cabaran abad ke-21. Okey, soalan ni lebih nampak memang mencabar lah ya. Darjah 8 menunjukkan reka bentuk sebuah motor arus ringkas yang boleh menghasilkan daya untuk memutarkan sebuah cakra ya. Inilah gambar dia. Ni gambar ni kita dah tengok dah sebenarnya bentuk ni ya. Kalau tengok ni arus terus ni sebab dia guna komutator terbelah dua ya. Yang dipasang pada ganda motor ya. Ni ganda lah. Seorang murid media motor itu mengikut reka bentuk ini membuat perhatian seperti berikut. Laju putaran cakra ni perlahan. Ya. Laju putaran cakra tidak dapat dikawal dia kata. Ya. Putaran cakra itu tidak lancar dan sel kering kehilangan kuasanya dalam masa yang singkat. Ini masalah yang berlaku dalam reka bentuk dia. Kaji reka bentuk motor itu dan cadangkan penambahan reka bentuk yang dapat mengatasi kelemahan yang dikenal pasti oleh murid itu. Okay, sebenarnya nampak susah soalan tapi sebenarnya tak susah pun sebab dia melibatkan faktor kelas. Ya. Okay, jadi tunjuk ke sini lah faktor dia ya. Jadi kita buat dalam bentuk jadual macam ni. Ada terasing pula jadual dia. Okey, apa masalah tadi? Pertama tadi laju putaran perlahan kan? Okey, buat jadual macam ni kelas. Laju putaran perlahan, cadangan kita tambah bilangan lilitan. Saya kata jawapan tak susah pun, soalan dia nampak susah ya. Kita tambah bilangan lilitan gegelung supaya magnitud daya akan bertambah ya. Okey, maksudnya dia jadi laju lagi lah. Okey, kedua gunakan magnet kekal yang lebih kuat. Kita gantikan magnet lebih kuat ataupun kita tambah bilangan magnet, mana-mana boleh. Sama juga kita tambahkan daya ke atas gegelung, penjelasan dia. Ataupun kita nak gantikan dawai kuprum yang lebih halus untuk membuat gegelung. Kita ganti dawai kuprum yang kita tahu dia berintangan rendah. Okey, gegelung ni lah pada gegelung ni. Ya, itu sebab dia. Okey, ni mana cadangan lah. Di sini dia bagi 3 ya. Okey, laju putaran tadi. Apa dia? Ya, laju putaran tadi tak dapat dikawal. Jadi laju putaran ni kita tak boleh nak kawal, mesti kita letak sesuatu di sini letak rheostat. Macam kita kontrol arus dalam eksperimen atau barang eksperimen dia. Okay, pasangkan rheostat dalam litar supaya kita boleh kontrol dia ya.
So arus dalam gegelung kita boleh laras sebab memang rheostat ni dia mengawal arus. Dia bukan perintang lah, dia perintah boleh laras tapi dia bukan perintang ya, bukan perintah tetap tu. Dia mengawal arus ya. Itu fungsi rheostat. Dengan itu magnetik daya yang memutarkan gelung kita boleh kawal, seterusnya lajunya juga kita boleh kontrol ya. Itu baru dua masalah. Okey, putaran cakra tidak lancar ya. Jadi masalah dia yang ketiga kan. Jadi kita sediakan 4 set gegelung yang dililit pada teras besi lembut dan komutator 8 bahagian. Oh banyak part dia ya. Kita tambah lagi lah 4 set gegelung ya yang dililit pada teras besi lembut dan komutator 8 bahagian. Jadi gegelung ini mengalami jumlah daya yang lebih seragam. Mana ditambah lagi lah ya dari segi penambahan gegelung dan juga komutator. Okay, sekring kehilangan kuasa dengan cepat, kita sambungkan beberapa sekring super secara selari. Tambah lagi bilangan sekring dan susunan ni kita buat secara selari. Jadi kita dapat kurangkan jumlah rintangnya. Okey. Itulah soalan dia. Memang mencabar abad ke-21 ni.